Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi bashir wa la tunaffir, Rabbi tammim bil khair. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sayang dan juga Nabi, bukulah tajuknya ataupun sebenarnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi ajar orang lain, oleh Nabi ini kena sambut hari-hari. Kita sekali jadi ritual. Sambut tapi tak ikut. Nabi sebut, maaf bukan Nabi sebut. Kata-kata agama manidda'a hubbal Nabi bighairi ittiba'i fahuwa kadzdzab. Siapa yang mendakwa yang dia cinta Nabi tapi tak ikut pun Nabi, maka dia adalah pembohong besar. Dan kita tak nak hebat dalam sambutan baru Nabi, tapi sebenarnya dalam bab mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita adalah manusia yang paling lemah di kalangan manusia-manusia yang ada di atas muka bumi ini. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, ingat kata-kata daripada Imam At-Tabrani, yaitu man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahidin atau falahu ajru mi'atu syahidin. Siapa yang pegang teguh dengan sunnah aku di ketika umat aku rosak, maka bagi mereka pahala yang bernilai pahala mati syahid, ataupun bernilai dalam matan yang lain 100 orang mati syahid. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah berkata, orang-orang Islam yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan oleh manusia. Maka bersabarlah wahai para pecinta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya di kalangan manusia. Imam Al-Bukhari bukan mati pada tahun 1957. Imam Bukhari bukan baru meninggal, dah lama dah meninggal dunia. Dan kita membaca kitab-kitab hadisnya yang tidak ada syak pada kesahihan dan keabsahan hadisnya, sama Imam Muslim, iaitu telah banyak menulis atau menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bercakap itu di zaman dia. Dia bagi tahu dekat kita, maka bersabarlah wahai para pecinta sunnah,
kerana sesungguhnya kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya di kalangan manusia pecinta sunnah. Sebab itu antara orang yang mempelopori Maulid Rasul ini namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Apabila nak mengajak rakyat jelata untuk berhimpun, bergabung, bertenaga dengan satu kalimah tentera Islam untuk menentang tentera Salibiyah untuk mengambil semula Jerusalem ataupun dipanggil Baitul Maqdis di tangan orang-orang Salibiyah. Dalam bahasa kita ni sebut orang-orang Nasrani atau yang seerti dengannya sebab ada gabungan-gabungan. Tetapi tidak mendapat sambutan daripada rakyat jelata. Benda ni dah zaman zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Bergabung ikut rakyat mengatakan dengan ipar yang bernama Sultan Muzaffaruddin Gakburi. Pujuk rakyat jelata khususnya anak-anak muda supaya jom join tentera untuk lawan. Sultan Salahuddin dah berbincang dengan negara-negara yang lain. Sama ada di negara namanya panggil Al-Haramain ataupun dari sudut nama-namanya Iraq dan sebagainya. Dia pemimpin setuju. Tetapi siapakah yang akan memacu? Siapakah yang akan jadi peneraju? Maka tidak lain tidak bukan Sultan Salahuddin lah yang menjadi peneraju bersama iparnya riwayat. Dan rakyat tak sambut, rakyat tak minat nak jadi tentera. Sebab apa? Sebab tu nikmat ni bukan kadang-kadang jadi baik dekat rakyat, bahkan jadi kufur. Memang baca hadis kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir orang fakir jadi kufur pada Allah. Orang kaya pun yang senang aman pun kadang-kadang kufur dengan Allah. Ini berlaku. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat nak tarik minat? Lah program macam ni buat. Lalu mereka membuka satu pertandingan. Siapa yang boleh membukukan beberapa buah sajak ataupun sejarah tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya pakat bertanding, pakat menulis. Maka sebuah buku yang bernama Iqdul Jawahir, kalungan permata, muallifnya yang bernama Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji. Dia bukan orang Arab pun, tapi keturunannya sampai kepada Fatimah binti Ali, Fatimah binti Muhammad SAW, ataupun sampai kepada cucu kepada Sayyidatina Fatimah ataupun anak Sayyidina Ali. Lalu bukunya telah pun diberikan kemenangan dan tertular sampai kepada kita hari ini. Bermula dengan kandungan Nabi, bermula dengan tanda-tanda Nabi, bermula dengan kelahiran Nabi, bermula dengan kisah bapa Nabi meninggal, sampailah penghujungnya kita akan kurs dijadi attirillah qabrahu, wangikanlah kubur baginda sallallahu alaihi wasallam. Betul tak tidak? Itu antara dia. Dikatakan lebih kurang hampir 2 tahun kempen, barulah semangat tersebut datang. Ingat, teras dia ialah disambut Maulid Nabi untuk mengajak manusia supaya ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar simbolik menyambut kelahiran Nabi. No. Dibuat kisah tersebut kerana nak mengingatkan semula tentang satu perjuangan, satu pengorbanan, satu jihad, dan akhirnya alhamdulillah tentera Salibiyah telah dikalahkan oleh
Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan tentera-tentera para pemuda-pemudanya. Kenapa? Sebab itu dalam proses kejayaan, kalau kita meninggalkan sunnah, proses nak jadi orang kaya, kita tinggalkan sunnah Nabi SAW, proses nak ke pembangunan yang hebat tanpa ikut Rasulullah SAW, akan berjaya hanya seketika. Dia akan berjaya seketika dan dia tidak boleh berjaya buat selama-lamanya. Kenapa? Sebab yang tidak didasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi dah tak ada dah. Nabi dah tak ada dah. Nabi dah meninggal. Tuwafiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi tidak terlalu tua, tak sampai 70. Nabi bukan Nabi-Nabi yang lain hidup beratus tahun. Tapi tuan-tuan kena ingat, daripada Nabi meninggal, kalau kita nak kira dari sudut tahun, 1000 tahun lebih. Kita langsung kadang-kadang mimpi Nabi pun tidak. Terserombong lah takat-takat muka kita ni. Kalau jenis pemalas nak berselawat, jenis baca Quran pun sehari tak baca semuka dua muka, jangan haraplah. Jangan harap. Yang duk dengar tu pelik-pelik jumpa Nabi tiap-tiap hari tu, itu pelik pula dah. Mengaku jumpa Nabi hari-hari. Memang bagus betul. Ya tuan-tuan, saya dah jumpa orang yang berjumpa Nabi. Nabi mari rumah dia. Nabi tak masuk lorong. Waktu tu dia menangis, saya pun menangis. Saya jumpa banyak kali dah, kata beliau. Ini guru, alhamdulillah, orang yang hebat. Takkan Ustaz Aslin nak jumpa tak lagi sakat ni. Tuan-tuan sekalian, bukan senang. Sebab tuan-tuan, kita ni manusia yang banyak dengan dosa. Banyak dengan dosa. Zaman sekarang ni zaman banyak dosa. Waktu kita dalam hidup, tuan-tuan sekalian, kalau semayang 1,000,000 rakaat sekalipun, you don't say you are the best. Jangan kata kamu terbaik sangat. But be the best. Buatlah yang terbaik. Saya ulang, jangan duk perasan kalau kita semayang sebengkak dari tinted dari kita. Dengan semua tinted, muka-muka pun tinted. Tentu aku adalah orang terbaik. Haramkan kalimah tersebut. Orang yang boleh kata aku yang paling baik hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana atqakum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebab baik kamu, baik ahli keluarga, dan akulah yang paling baik dengan keluarga. Tapi suami hari ini tak boleh sebut benda tu. Orang yang perfect tidak lain tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq dipuji oleh sahabat, dia berdoa minta ampun kalau apa yang dia puji itu tak ada pada aku. Abu Bakar As-Siddiq. Nak bagi tahu pada kita bagaimana kesempurnaan Nabi kita Muhammad SAW. Allah levelkan dalam Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Pun ayat tak ada engkau, tetapi apa yang diberikan kepada Muhammad itu adalah sempurna. Tuan-tuan, sebab itu dalam kata-kata Hakimah juga, min tamami hubbil mahbubi ay yuhibba ma yuhibbuhu al-mahbubu. Min tamami, daripada kesempurnaan hubbil mahbubi, cinta kita kepada orang yang kita cintai. Ayyuhibba, hendaklah ia mencintai ma yuhibbuhu, apa yang dicintai, al-mahbubu, oleh orang yang kita cintai. Stop. Check list balik.
Kita nak masuk masjid tadi, boleh tak perasan kanan ke kiri dulu. Kita nak keluar masjid nanti, boleh tak perasan kanan ke kiri dulu. Berapa ramai orang kita pakai baju, berapa ramai orang ni kan pakai seluar, pakai kain, tak tahu mana nak mula dulu, tak tahu mana benda nak tanggal, kaki mana dulu, tangan mana dulu. Dia nampak makan. Bak pakai baju tak perasan tanggal kasut kaki mana dulu, pakai kasut kaki mana dulu. Ni contoh very simple, tapi itu pun tak boleh ikut daripada bidu sampai tapah belarak, sampai terkoyak kain rentang, sampai lengah imam-imam tu belarak dengan kain samping, dengan perut buncit ketat kain samping pula. Pakai imam sini, imam tempat lain, imam bidu, imam tapah. Tuan-tuan punya sakan. Tapi tuan-tuan, sunnah Nabi, lepas belarak-belarak dan selawat, duduk di belakang serokok. Aku pun 08 juga. Cuma aku tak duduk di Perak. Langsung tak duduk. Umur setahun, Tok buat pelari duduk di pokok Senang Kedah. Lepas tu bila lawan bola, Kedah Perak, sokong Kedah. Dia bukan ekstremis. Kan? Tapi pertubuhan anak-anak Perak ada Ridwan, dia pelantik pula jadi jawatan benda dah. Tak apalah anak Perak. Dia orang pakat qasidah Ustaz atas pentah. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Kan? Zaharuddinul Muayyad bi zuhur Nabi Ahmad. Sedap. Lepas tu tausiah Ustaz naik 15 minit. Dia pun keluar belakang Ustaz, dia pakai serokok. Aku kata haram dia buat ni. Saya berhenti, saya kata saya tak boleh berokok sebab saya ni tak nak pasif. Perokok pasif masa ada orang lain hisap, dia tumpang asap. Saya kata penganjur minta maaf, tolong suruh dia orang berhenti serokok boleh tak? Saya kata baru selawat. Saya tepuk meja. Baru selawat. Tak habis lagi majlis selawat. Dia pun nak naik balik lepas ni. Pakai tak naik dah buat tu. Saya kata jangan biadab dalam majlis selawat. Nak isap rokok isap, saya tak larang. Tapi jangan isap majlis. Dah diterterakan majlis selawat. Bidu berselawat. Tinggal rokok. Tak kira kau yang berhormat ke, kau esko ke, kau pengarah ke, kau apa benda ke, ketua jabatan ke, tolong tinggal rokok. Ini depan kita ceramah letak rokok handphone sekali. Kurang ajar, goblok. Sorry to say. Mulut saya ni agak kasar sikit lah. Saya tidak larang kau isap rokok. Tapi dalam majlis perkuburan, jangan siapa isap rokok. Mayat, jangan. Saya imam daerah 08 tahun. Saya kata ke budak tu, kan aku ambil batu ni, aku ambil kayu ni, aku bali muka kau. Kau nak? Bapak mati, kalau nak bakat, serokok. Saya tak ada masalah besok rokok. Bak ayah ni besok rokok ingat. Sebelum dia meninggal pun dia disokok. Tapi nak bagi tahu, tolonglah hormat majlis. Ini contoh tuan-tuan. Hormat majlis. Kali kita buat majlis berselawat. Ini contoh. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ustaz Asrin tak kata haram serokok. Itu cerita lain. Tapi tolonglah walau makruh sekalipun, janganlah isap rokok dalam majlis berselawat.
Alhamdulillah tuan-tuan, yang nampakkan kotak rokok dia tarik pelan-pelan, buh dalam baju dia balik. Megah no lah kotak rokok mahal dia tu. Saya pernah ceramah, orang yang berpangkat VIP pun sama juga. Dia kata minta maaf, kata boleh tak letak di belakang. Bukan saya nak cerita itu tuan-tuan, tapi selingan sikit lah. Tuan-tuan, dalam pandangan-pandangan ulama-ulama ni sebut pada kita ialah kenapa kita kena hidup ikut sunnah. Rumah tangga pasti punah. Habis ustaz tu kahwin 25 tahun dah. Punah. Sebab apa? Rumah tangga pemimpin tidak boleh ada rasa sombong dengan pasangan. Walaupun kau kahwin 30 tahun. Saya 30 tahun lebih kurang. Anak 7 orang, cucu dah 4 orang, menantu 3. Belum cerita lagi hak baru cerai baru-baru ni. Sama yang reporter telefon, saya kata apa? Ni minta maaf, tak ada pahala saya komen kat depa tu. Cari ustaz sekian, dia pakai fake. Saya pakai fake, pakai tipu je. Sunnah Nabi hidup dalam rumah tangga ni, pasangan tidak boleh ada walau sekelumit sombong. Awak tu pendapatan gaji tu I bagi dekat you. Cerai. Hang tu kalau aku tak ambil hang duduk dengan aku, hang duduk dekat kampung apa nama Ambang Kayangan benda dah orang belakang tu. Kau takkan dapat duduk kereta macam ni tau. Lepas tu bercerai. Confirm. Tuan-tuan dengan hadis sahih disebut, kalau lah orang masjid kata, alhamdulillah, perubahan masjid ni kerana kamilah. Tak lama masjid tu akan hancur. AJK pula bangun bahagian sekian. Ni anak sahabat bising ni. Mana bapak? Bapak tak datang. Anak-anak je datang. Ada makan datang. Apa tengok tak boleh. Tak orang tua tu mampus dulu. Ataupun masjid tu budak-budak takkan mari dah. Sebab cakap itu gimmick dia walaupun kecil. Nabi kata pada la yadkhulunal jannata man kana fi qalbihi misqala habbatin min kibrin. Takkan masuk syurga orang dalam jiwanya sombong. Tuan-tuan tahu tak? Apa sebab Allah keluarkan iblis laknatullah daripada syurga? Apa sebab? Sombong. Jelas dalam Quran sebut aba wastakbara. Aba wastakbara. Enggan sujud, dia sombong. Saya tuan, berapa kali iblis sombong dengan Allah? Siapa boleh kira? Google sekarang pun boleh saya izinkan. Dan bahasa kasarnya satu tu lah. Dia tak? Kenapa? Tak nak sujud dekat? Ada.
Sombong pasal tak nak sujud dekat Adam. Ma mana'aka an tasjuda is amartuk. Apa sebab aku suruh tak nak sujud? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan kenapa iblis benci sangat dekat Adam? Malaikat pun tahu. Bila Allah kata apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa yang dia sebut ingat tak? Apa tu? Kamu nak jadikan manusia dekat bumi wa yasfikud dima, ada kan? Malaikat pun tahu panggil manusia ni bergaduh sampai kiamat. Malaikat, semua malaikat tahu termasuk iblis. Cuma malaikat ni tahu-tahu pun, tapi ini perintah, semua maka sujud. Illa iblis. No. I'm sorry. Tak sujud. Kenapa tak sujud? Tuhan, aku ni kau buat pada api, paling-paling kurang buatlah macam malaikat tu cahaya. Buat nama Adam tapi buat pada cahaya, barulah nampak rare, baru nampak matching. Ni apa barang? Tanah yang busuk, tanah kering, tanah liat, tanah masam, campur jadi orang. No way. Itu aku tambah sikit lah. Dia buat drama. Tuan-tuan, bila fikir balik Ustaz, ni sahabat saya UM ni, bila fikir balik kan, logik tu ada. Logik. Akal lah. Ni saya bagi contoh ni. Akal. Mana ada orang buat masuk tanah dalam rumah? Ibu-ibu balik karang terai, genggam tanah dekat luar tu, buat masuk tak atas katil, tabur. Suami tak, awak ni dah kenapa ya? Tu kalau drama alih bahasa. Abang, sedarlah diri. Bukankah kita daripada tanah abang, kepala otak engkau tu. Manusia sendiri pun tak suka tanah, lagilah iblis. Kita bawa beli kereta baru, kena balik kampung, mak kita masuk tamu hujan turun berdenai ni, mak ketuk kasut dulu kat luar. Mak bawa keluar kasut. Haram jadah punya anak. Pasal apa? Tanah. Tak boleh. Tanah berpenyakit, tanah kotor, tanah najis, tanah itu, tanah ini. Tak ada contoh tanah baik. Tapi dia tak tahu yang dia tu tanah. Tiba-tiba manusia sombong. Tidakkah iblis kata terkejut? Kalau aku sombong, okey kata iblis. Kau pun sombong juga. Agak-agak sudah beratus kali, berapa ratus kali kah manusia yang dibuat pada tanah tak sedar diri sombong dengan Allah. Tambah-tambah yang tak sujud kepada Allah, yang tak semayang, jutaan sombong kepada Allah. Yang pakaian yang mendidahkan aurat, yang sombong pada Allah. Yang mencuri, sombong dengan Allah. Yang makan rasuah, sombong dengan Allah. Pasal apa? Tak sedar diri. Ada azan ke? Tak payah. Halal lah. Tuan faham maksud saya? Rela buat masuk kasut pakai slipper sekarang ni. Jangan bawa keluar kasut tu, masuk rumah dengan kasut tadi. Oh, isteri bawa vacuum.
Lepas tu teringat kata-kata hebat Buya Hamka. Andai engkau tahu kau dicipta dari tanah, andai engkau tahu kau tinggal di atas tanah, andai kau tahu kau makan hasil dari tanah, dan andai kau tahu kau akan dikembalikan ke tanah, kenapa hidupmu harus di langit biru? Sombong, tak sedar diri asal usul. Naik pangkat sikit dah belagak cakap. Mengaji lebih pandai pada mak ayah, sombong mak ayah. Binatang punya anak. Tu kata-kata Ibu Hamka tu tersemat dalam diri saya. Andai engkau tahu kau asal dari tanah, andai engkau tahu kau tinggal di atas tanah, andai engkau tahu kau makan minum daripada tanah, dan andai engkau tahu kau akan dikembalikan ke dalam tanah, kenapa hidupmu harus di langit biru? Jangan sombong. Ini contoh perumpamaan. Saya ulang balik, sejarah iblis ni paling besar sekali sombong. Dia tak nak sujud ke Adam. Tuan-tuan, yang kita jenis tak sedar diri dah berapa kali sombong dengan Allah. Sebab kita tak sedar kita ini tanah yang berbau. Saya cabar ibu-ibu di belakang, balik rumah karang, pegang ketiak suami. Pegang ketiak suami, calit, kemudian cium. Kemudian pegang celah kangkang suami. Tonyok-tonyok sikit, calit, cium. Apakah bau ketiak dengan bau kangkang sama? Tak sama. Tarik telinga, korek, cium. Tarik hidung, korek, cium. Apakah bau tarik hidung sama? Korek, tarik pusat, kau cium. Korek, tarik gigi, cium. Apakah bau tarik tersebut sama? Tarik punggung, tarik mata, tak sama. Maknanya apa? Banyak bahan-bahan busuk kat badan kita. Tetapi Allah sebut dalam Quran. Apa dia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Qad aflaha man wa nafsin wa ma sawwaha. Thumma radadnahu asfala safilin. Ingat. Tuh. Hina tau. Tanah paling dalam sekali. Lepas tu jangan sombong. Orang sombong tak ke mana, rumah tangga boleh porak-peranda. Kalau saya sombong, saya kahwin dengan bini saya susah piang. Rumah dia ayak pun tak ada. Mani dalam kelebok. Tahu kelebok? Tempat kolam tu. Yang pak mentua ambil ayak buah racun dalam tu. Pergi tembok pokok demikian kacang panjang. Tu ku mani dalam tu. Hari pertama. Faham hari pertama? Malam tu malam wajib. Takkan itu nak terjemah sampai habis. Tengok tu dia rumah mak aku, mak mentua aku, satu-satu rumah di dalam estate, di dalam ladang kelapa sawit. Wah ni semua tak ada, elektrik tak ada, air. Ini alhamdulillah gaji saya 300, bini saya tetap tak bekerja. Kalau saya ungkit, yang ingat abang kahwin dengan yang lah, yang boleh duduk senang sekarang. Confirm porak-peranda. Saya bercakap depan tuan-tuan. Confirm porak-peranda rumah tangga.
Jangan sombong. Patutnya abang kahwin dengan yang lah. Hari ni abang senang. InsyaAllah 70 tahun hidup kahwin. Be the best, but don't feel the best. Itu sunnah. Nabi seorang je boleh sebut. Ana khairukum li ahli, ana bukan. Tak ada mana-mana sahabat mengatakan aku paling baik, tak. Waktu hidup kita, kesatuan kita, termasuk AJK pun sama aja. AJK ni kata bendahari lah paling hebat buat kerja. Sebab aku cari duit. Kata bahagian dakwah dan pendidikan, akulah punca duit. Lama-lama kita panggil duduk dalam AJK, tapi kepalanya tak sama. Sebab perangai bangsa kita suka bergaduh dan mencari perbezaan, bukan berdamai dengan perbezaan. Kadang-kadang imam satu, imam dua pun tak cakap Imam dua kata dekat AJK, boleh tak minta duit allowance lebih sikit? Allowance kami ni 800 je, boleh tak tambahkan 200 duit untuk duit elektrik dengan duit air? Benda hari tepuk beja, bam. Ni cawan ni punggung naik atas. Kerja tak beramal ni, nak elong tambah. Benar hari pula bekas askar, bekas pegawai warren, something tak sudah. Jadi 5 minit je. Siapa berani cakap macam tu, saya ex imam daerah. Saya bukan ditamatkan jawatan, saya letak jawatan, saya profesional. Ceramah dah banyak sangat, kena berhenti. Walaupun diberikan izinan oleh pengarah Jabatan Masjid Selangor. Nak berhenti tak, saya surat, pasti berhenti. Cakap ceramah, saya bagi green light. No, tak ada tu. Saya tulis tu bold. Saya nak bisnes takaful. Gaji saya 5,000 sebulan, gaji imam baru 1,100. Apa barang? Tuan-tuan perhati tak? Imam berubah. Kenapa? Gaji ciput. Sunnah konon berlarak sakal sembelih lembu 6 ekor. Bila imam nak minta elan lebih, dia tepuk di meja ni berlubang. Memang brengsek betul. Bukan bidu dah tu, badar. Dia kata apa? Imam ni jadi 5 minit je. Kali dengan 5, 25 minit. Macam orang baling ayam betul muka dia. Saya dapat aduan, puluhan ratusan aduan. Bila nak minta benda ni, payah nak lepas. Pemuda minta beli tiang gol futsal. Dia kencang. Bendahari ni tak perlu cakap banyak. Angkat tangan pun tak boleh. Kau bukan AJK umum. Kau ni khusus sahaja. Siapa-siapa boleh dilantik. Lulus saja, keluarkan duit. Dia, disebabkan dia, pengurusi pun takut dengan dia. Nampak gayanya. Kita tangguhkan paling kemudian. Tak payahlah mesyuarat. Dalam mesyuarat kena lawan. Kalau ada 20, 11 sokong, 9 tak sokong, walaupun 2 je menang, kena jalankan. Sayyidina Osman kata, kalaulah 2 yang tak sokong, yang katalah tak sokong tu, yang hak kalah tadi ni, cerita ke orang, bunuh dia. Itu syura. Berat. Bila seri, cari yang buat apa nama ni, show, cadangan, bagi menang kat dia. Sebab apa tuan-tuan? Dia kata, kita punya susah cari duit pun duit, dia pun nak belanja beli tiang futsal. Ni otak. Bila tengok kenapa masjid di Pulau di Kedah tu ramai orang datang, kenapa sekian, dia tak tengok. Pergi belajar.
Tu budak dua muda, satu di Merebuk, satu di Madak Sungai Petani. Satu semenanjung termasuk Indonesia pergi masjid mereka. Apa hebat masjid kecil je, besar masjid tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, 10% duit akaun orang bagi itu habis semua, tinggal 10%. Tuan-tuan bayangkan bulan puasa masak untuk 6,000 paket. 6,000 pack. Tuan-tuan agak-agak, kalaulah satu pack harga RM10 untuk makan camur dah berapa? 60,000 sekali kena basi. Bayangkan, menangis. Tapi alhamdulillah duit dia main kok mana pun tak tahu. Mana ada masjid buat tempat permainan. Kita budak bising dah pening kepala dah. Nak bising boleh, masuk dalam bilik tersebut, mainlah, sebab suaranya tak dengar keluar. Yang tua-tua tak boleh mainlah, papan kelusur tu buah menajang boleh tahu. Budak-budak saja bodoh tulis tu. Tuan-tuan, bilik air dia, motor hilang diganti dengan motor, selipar lama hilang ganti dengan selipar baru. Kita kat masjid kita, selipar hilang, dia bagi selipar satu biru satu hijau balik. Kedekut nak mampus. Bukan masjid ni, masjid belah lain. Berjengkit besar sebelah. Kedekut patut bagilah Nazir tu punya kasut. Obat tak bagi. Bukan saya mampu pergi sendiri. Saya dah banyak kali dah camah sampai tak larat dah camah dah. Satu yang jauh saya offer, akhir saya pergi Kedah 1-0 Ustaz masuk. Ustaz, saya tarik diri Ustaz masuk. Punya seronok. Main ulama mana giliran siapa? Akhir anak tarik diri. Semua makan tarik diri. Tok guru ni masuk. Main apa pun. Tapi subhanallah. Tuan-tuan nak bagi tahu dalam bahasa mudahnya bagaimana mereka menyusun strategi masjid. Ini contoh. Alhamdulillah tuan-tuan, masjid kita ni aircon, kipas helikopter. Ni kipas kalau berbuh kepala ke atas yang kita terbang ke tempat lain ni. Sedar-sedar nu kampung Kampuchea. Ni pasal di bawah dia tak boleh naik atas. Cuba pasang ke atas. Gini lagi kita ceramah. Sedar-sedar nu sungkai. Tu dia. Masjid saya ada 2-3. Dia buka tu. Siapa tak pakai spender mampu. Ku ingat lagi loh, merah spender dia. Kata spender bini dia ikut. Sebab nampak nipis. Lepas tu dia biar tak tutup. Kurang hajar punya orang tua tu. Dia nampak macam perempuan menarik kabinet gini kan. Gitu. Sebab apa? Semua bekat terlepas main kat bawah tu. Dah melopong dah. Dia punya kiblat ikut kipas. Dia benci ni. Jadi gitu. Mu tak ada. Duduk bawah kipas semua. Jadi bulat-bulat. Sepenin lah orang kita. Tapi sejuk tu dah. Ni nak beli ni. Medik mana? Berapa ribu ni? Tak? Ingat berapa ribu? Berapa? 50,000. Ha? 5,000? Murah ha? Tapi kena tipu lah. Kontraktor pun tu masalah ha? Semua nak tutup. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya ni seperti saya nak sembang-sembang. Tuan-tuan pernah dengar tak? Bila Nabi SAW pernah menyebutkan kepada kita tentang apa beza aku dan kalian. Oh ya, ini satu tamparan. Sebab tu Haji pakai Palestin, orang Israel dia tak heran. Tapi tetap kita pakai. Sampai orang kata apa? Ustaz, bayang hajat satu dunia. Takkan seorang pun tak makbul. Yang tanya ni geng-geng Mak Leha. Logik ada logik. Ni kita semayang satu dunia Muslim semayang hajat. Ya Allah, hancurkanlah Yahudi laknatullah, Israel laknatullah, bla bla bla. Depa relax ya. Nyebang kita tak menang-menang pun makin teruk kena buat dah lu benar pula kena perang.
Tuan-tuan kena hadam Lebanon, Jordan, Syria, termasuk Yaman, walau bukan Biladul Syams, Palestin, especially Palestin. Nabi kata itu merupakan ardus syuhada, bumi orang mati syahid. Yaman bumi berkat, dan Syam bumi berkat, dan bumi asyuhada, bumi mati syahid. Yang dimaksudkan menang itu ialah bukan menang dalam keadaan kita berperang, kita menang. Itu pasti berlaku. Itu pasti berlaku dan wajib berlaku. Nabi tak nak bohong. Peganglah elok, wajib berlaku. Pasti berlaku. Nabi tak nak bohong. Bila? Don't ask. Waktu kesabaran, kata kita sabar pun ada batasan. No, sabar tak ada batas. Sabar sampai kiamat. Tapi kemenangan mereka ialah anzalallahu fi sakinati fi qulubihim Allah turunkan, campakkan ke dalam hati mereka ni tenang. Keluarga syuhada, keluarganya respon dia tak macam kita. Keluarga mati syahid sejak zaman Nabi hanya keluar yang mata. Aku dikhabarkan Abu Ja'far apa? Sepupu Nabi tu mati perang. Mula-mula siapa yang meninggal tu? 2 orang tu sahabat Nabi. Ingat tak? Allahu Akbar, lupa pada sebut, lupa pada Allahumma salli ala Muhammad. Ingat tak dalam perang, satu peperangan yang sahabat mati, Abu Ja'far ke apa ni yang kena bunuh tu? Ja'far bin apa? Tak ingat Syekh? Perang apa? Bukan. La ilaha illallah. Tak apa. Nabi kata at'imu ala Ja'farin tu. Nabi kata berilah makan kepada ahli keluarga Ja'far. Awak dia lupa pula dah. Tak apa. Yang dia mentimun, dia potong kaki, potong tangan. Nabi hanya sekadar menangis. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok semalam dia post gambar saya dekat berapa belah gambar tengok. Bayangkan sekali kena bom, tulang selangka aja. Ni, kali kena bom mempak betul dengan dia orang tu. Bila berderai, organ-organ semua tak ada dah. Yang tinggal tulang selangka aja. Tulang selangka dengan kepala bertengkorak. Hancur punya bom asid. Ketua dia buat apa? Orang video dia buat apa? Saya cakap banyak doa. Tak usah video. Orang Arab Saudi buat apa? Orang Mesir Orang Mesir buat apa? Tak boleh buat apa. Tut Lebanon mati berapa ribu orang. Dr. Ismail Haniyah meninggal. Boni pemimpin jihad Nasrullah meninggal. Dia cerita benar ni kita agak tragis sebab sikit. Tuan-tuan faham tak kenapa Allah suruh